Tak payah. Okey dah, okey. Okey boleh. Okey Kak Syirah, pass pose dekat saya. Sementara tu Kak Zul buka majlis dulu Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbi zidni 'ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, kita nak sambung bab 60. Kita sambung bab 66. Bab 66. Bab 66. 66? Surat 459. Oh, okey. Baik, So, kita tinggal dalam 3 bab ya. Okey, itu yang kita ulang balik, yang bab panjang tu bab 55 dengan 56. Sekarang kita pergi bab 66 Ustaz. Sepatutnya bab 63 Bab 63. Sepatutnya. Tu Ustaz, bab 60 kau tak tanda kan? Bab 60 tu kita posisi berdiri dan duduk tu kita belum. Bab 60, 62. Bab 60 tu sebab Ustaz Zahirudin dah bahas. Jadi tak payahlah ya lah. Tak payah. Okey, jadi kita pergi bab 66. Okey. 66. Cuma bab 63, 64, 65 tu kita tinggal Okey. Silakan Ustaz. Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kak Liza, Kak Syida dan ibu-ibu, alhamdulillah. Kita teruskan pengajian kita dalam bab 66. Siapa yang ada buku muka surat 459 ya, 459. Sorry. Okey. Bab ini panjang sebenarnya. Panjang, sangat-sangat panjang. Saya dah termenung dah macam mana lah nak bahas bab ni, panjang sangat ni. Tapi tak apalah, sabarlah ibu. Sabar dia. Sebenarnya dia tak banyak hadis yang dikupas terlalu panjang. Tapi yang ni memang sangat panjang kupasan dia. Dan kupasan dia merangkumi pelbagai perkara. Tapi saya fikir balik, alang-alang lah kita belajar je lah alang-alang cuma kena menuntut kesabaran lah daripada saya sendiri dan ibu-ibu semua insya-Allah. Baik. Jadi tajuk dia bab abwalil ibil wadzawabi wal ghanabi wa marabidha. Okey, dia mesti situ sampai wa marabidha. Itu nama bab dia, bab air kencing unta, mana-mana binatang, haiwan, kambing dan juga kandang kambing. Serta kandang kambing ya. Wa marabidha ni, ha ni dia kembali kepada al-ghanam dan kandang kambing. Jadi kandang kambing ni dipanggil marabid, marabidil ghanam. Wa salla Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa tu al-Ash'ari radhiyallahu an. Al-Ash'ari ni orang Yaman ya. Beliau orang Yaman. Fi daril baridi wasirqin wal bariyatu ila jambihi. Dia kena baca macam ni. Cuba ibu-ibu dengar saya baca. Wa salla Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an fi daril baridi wasirqin wal bariyatu ila jambihi. Macam tu. Wal bariyatu ila jambihi. Ya. Okay. Faqala ha huna wa samma sawa. Dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an pernah salat di satu tempat yang dipanggil sebagai Darul Barid dan juga Sirqin.
Sirkin ni tempat yang ada kotoran haiwan, ya. Sirkin ni tempat yang ada kotoran haiwan. Sedangkan wa tu artinya sedangkan, bukan dan, ya. Ataupun dalam buku ibu tu disebutkan sebagai sementara itu. Sementara itu tu mungkin kurang sesuai. Yang sesuai wa ni di sini sama ada sementara itu tu mungkin kita tak gunalah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Indonesia guna. Kita wa tu sedangkan ataupun walhal. Beliau solat di Darul Barid dan juga Syirkin, tempat yang ada kotoran haiwan. Walhal ada je tanah lapang padang pasir di sebelah dia. Kenapa beliau solat di Darul Barid dan di tempat ada kotoran haiwan? Sedangkan ada je tanah lapang di sisi dia ataupun padang pasir, ya. Faqala hahuna wa samma sawa. Solat di sini ke, solat di padang pasir yang tak ada kotoran haiwan ke, sama je. Heran pun. Nampak tak ibu-ibu? Ini satu tindakan yang pelik dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Beliau solat di tempat yang ada kotoran haiwan dan beliau kata sama je lah. Solat kat sini ke, solat kat luas, tempat luas tu ke, sama je. Dan sebagai satu tambahan maklumat awal, kalau ibu-ibu lihat pada muka surat yang 462 tu, okey. 462 tu dia perenggan yang kedua, dia ada perbahasan tentang sebutan perkataan syirkin sajalah. Ini saja tambahan. Ada sebut wasyirkin bikasril muhmalah. Syirkin ni baris bawah, sin tu baris bawah. Wa iskanir ra tu baris mati. Wa huwa az-ziblu, tempat buang kotoran haiwan. Jadi bacaannya ialah syirkin. Okey, satu bentuk bacaan. Ini ibu boleh bariskan. Siapa yang ada buku tu boleh bariskan, ya. Tapi ada seorang ulama namanya Ibn Sidah. Beliau menyatakan bacaan dia bukannya syirkin, tapi asalnya ialah sarqin, ya. Sarqin ni dia asalnya daripada bahasa Parsi, kemudian telah diarabkan. Macam kita lah, kita telah mengambil bahasa orang lain, kemudian dijadikan bahasa Melayu, dimelayukan. Jadi asalnya bahasa Arab, bahasa Parsi, kemudian diarabkan. Asalnya ialah sarqin. Okay. Ada juga ahli bahasa dia kata bukan sarqin. Wa yuqalu lahu as-sirjin. Dia sebut as-sirjin. Bukannya as-sirqin. Okey, sekejap Okey. Jadi dia adalah beberapa bentuk bacaan dia yang berbeza tu. Okey, satu. Yang kedua, kita nak tahu dulu nama tempatnya. Kenapa disebut Walbariyah? Walbariyah ni ialah as-sahra, padang pasir. Dia asal daripada al-bar. Kan kita biasa dengar ayat Quran. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Okey, al-bariyah ni dah asal daripada al-bar, daratan, merujuk kepada padang pasir. Okey. Kemudian Darul Barid. Kan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dia solat di Darul Barid. Darul Barid ni dia letak di mana? Maudi'un bil Kufah. Ia terletak di Kufah. Itu ibu boleh lihat tu muka surat 462 semua ada tu. Muka surat 462 perenggan kedua terakhir. Perenggan kedua terakhir. Jadi Darul Barid ni dia ada satu tempat di Kufah yang mana tempat persinggahan para utusan. Kanatir rusul, utusan ni yang nak pergi, panggil apa? Yang nak pergi jumpa gubernur ni, mana-mana nak utusan dia nak pergi ke arah Kufah, nak jumpa gubernur, biasanya mereka akan singgah di Darul Barid. Darul Barid. Iza hadarat minal khulafa ilal umara. Okey. Jadi panggil apa, nama sebuah tempat di Kufah digunakan sebagai tempat persinggahan para utusan khalifah. Para utusan khalifah nak jumpa dengan gubernur-gubernur. Dan masa tu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pernah menjadi gubernur di Kufah. Amiran bin alal Kufah pada zaman Umar bin Al-Khattab dan pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Jadi masa dia jadi gubernur itulah beliau biasa singgah di Darul Barid
dan Darul Barit ini, dan bila dia singgah di Darul Barit, beliau solat di situ. Dan Darul Barit ini dia macam kalau kita pergi ke Mekah tu kan, Mekah nak pergi ke Madinah tu atau Madinah ke Mekah, di situ kan ada tempat-tempat perhentian. Ibaratnya begitulah kita katakan. R&R lah kalau zaman sekarang ni, R&R. Dia berhenti, solat, dan di sebelah ni, di sebelah Darul Barit ni pada pasir luas. Tapi dia solat di Darul Barit, dia tidak solat di padang pasir, ya. Sedangkan Darul Barit ni merupakan tempat yang ada kotoran haiwan jugalah, tempat-tempat haiwan berhenti, tempat-tempat haiwan dia macam kita orang, kita manusia ni, kita berhenti di R&R, kita masuk toilet. Haiwan-haiwan pun dia berhenti di Darul Barit, dia pun buanglah kotoran di situ. Jadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an solat di situ. Baik. Kemudiannya ibu-ibu sekalian, kata ada seorang ulama ni namanya Al-Mutarrizi. Ini dia ahli bahasa, ya. Al-Mutarrizi, ahli bahasa. Beliau menyatakan Al-Barit ini pada asalnya merupakan digunakan untuk haiwan ad-dabbatul murattabatu fil ribat. Biasanya digunakan untuk haiwan yang disediakan untuk berjaga-jaga di apa sempadan-sempadan negara Islam. Pada asalnya, dulu-dulu pada asal dulu Al-Barit ini ialah nama haiwan yang berjaga di sempadan-sempadan. Kuda ke apa benda yang jaga di sempadan. Baik. Summa-sumya bihir rasul al-mahmulu alaiha. Tapi lama kelamaan lekat kepada penunggang haiwan itu sendiri. Contohnya asalnya orang panggil kuda tu barit. Ni kuda barit ni. Kuda yang berjaga di sempadan digunakan untuk kawal keselamatan negara. Tapi lama kelamaan orang yang menunggang kuda itu sendiri yang dinamakan sebagai Al-Barit. Dia pengembangan bahasa. Summa sumiyat bihil masafatul masyhurah. Kemudian barulah dia digunakan untuk nama jarak perjalanan tertentu. Maknanya kalau kita berjalan jauh mana-mana tu kata 1 barit, 2 barit, 3 barit. Jadi itu pengembangan bahasa, ya. Tak perlulah ibu-ibu nak persoal kenapa jadi macam tu, kenapa jadi macam ni. Macam kita lah orang Melayu. Orang Melayu pun banyak pengembangan bahasa. Asalnya perkataan itu digunakan untuk apa. Lama kelamaan jadi untuk benda ni pula. Lama kelamaan dia berkembang jadi untuk benda ni pula. Jadi macam itulah. Barit ni asalnya haiwan. Kemudian digunakan untuk penunggang haiwan, dan sekali digunakan untuk perjalanan jarak-jarak tertentu. Ibaratnya, kalau kita tanya mana barit tu duduk, ya, maknanya haiwan tu berjaga di kawasan mana, ya. Oh, haiwan tu berjaga di kawasan satu tempat tu. Oh, nak sampai ke sana kena 1 barit. 1 barit ni 1 tempat sempadan. Kalau kita nak berjalan jauh, kalau kita dari Shah Alam ni, contoh saya Shah Alam, nak pergi ke Penang. Oh, tu berapa barit tu? 3 barit kot. 3 kali kena jumpa tempat sempadan baru sampai ke Penang. Nampak tak ibu-ibu? Dia punya pengembangan bahasa dia tu. Kalau kita nak pergi ke Perlis, berapa barit pula? Kena ada 7 barit. Maknanya 7 tempat sempadan tu baru kita sampai ke Pulau Pinang. 7 barit. Contohlah. Tapi saya pun tak ingat 1 barit ni berapa km. Dia punya kiraan dia. Ibu-ibu kalau ada tak faham beritahu, ya. Ini perbahasan tentang bahasa, pengembangan bahasa. Sebagaimana yang saya biasa sebut pada ibu-ibu, mungkin ada yang tak biasa dengar perkataan mior, ya, dalam bahasa orang Perak. Mior. Mior itu kemungkinan berasal daripada amir. Amir, kemudiannya di amio, mio dan sekali. Itu dibuangkan jadi mior. Mir, amir, mir, mior. Mengikut logat bahasa, logat tutur kata orang Perak itu sendiri. Okey. Baik. Macam-macam inilah kita kata Elizabeth ni panjang sangat, maka orang panggil dia Liza, bukan Kak Liza lah. Okey, Liza. Kemudiannya jadi Eliz. Kemudian dia baca Eliza. Dan bila kita tengok tu, sama ada Eliza ataupun Liza, semua itu berasal daripada nama Elizabeth. Okey. Ataupun kita kata nama apa dah? Saya lupa dah nama orang tu, Ratna ke ataupun apa. Dia bukan Ratna. Dia asal daripada Margaret, Rita. Rita tu berasal daripada nama mana? Rita Margaret. Margarita. Okey, dalam orang Arab lah, orang Arab sebut Margaret. Margarita. Rita. So kawan saya pun ada seorang nama Rita, dia pun tak tahu apa nak maksud nama Rita. Memang unik.
rupanya migrate. Nama orang putih lah kiranya. Cuma kita tak tahu dah dia punya usul bahasa tersebut kerana dia mengalami pengembangan yang sangat luar biasa. Ya? Okay, baik. Kemudiannya ibu-ibu sekalian, kalau kita tengok lagi dan dia punya permulaan cerita hadis ini yang disyarahkan oleh Ibn Hajar. Hadis yang panjang tu biar dulu. Kita nak tengok syarahan dia dulu kan. Babu abwalil ibil wadzawabi wal ghanam. Bab air kencing unta, haiwan-haiwan, dawab ni haiwan-haiwan tunggangan dan juga ghanam, kambing. Okay, saya sebenarnya kita kena tengok juga dia punya usul bahasa kalau mampu. Macam ghanam ni saya tak pasti, tapi saya tengok dalam satu kitab ni, Al-Mu'jamul Ishtiqaqi Al-Mu'assil li Al-Fadhil Quran. Saya nak tahu asal perkataan ghanam. Kerana bila sebut ghanam, ia mengingatkan kita kepada ghanimah. Ghanimah tu apa ibu-ibu? Ghanimah. Siapa ingat? Harta rampasan perang. Jadi sama ada ghanimah atau ghanam, kedua-duanya asal daripada ghain, nun dan mim. Cuma ghanimah tu mungkin asal daripada maghnam ke atau apa-apa. Tapi dia punya usul perkataan dia ghain, nun, mim. Daripada ghain, nun, mim adalah wujudlah perkataan ghanam, kambing, dan wujudlah perkataan ghanimah. Ghanimah tu harta rampasan perang. Jadi apa kaitan sebenarnya kambing dengan harta rampasan perang? Okay. Harta rampasan perang ialah ibaratnya bonus lah bagi pejuang-pejuang Islam. Pejuang pada zaman Nabi SAW. Kalau zaman Nabi dahulu, mereka tidak dibenarkan untuk ambil harta ghanimah. Tak boleh. Bahkan ada zaman Nabi mana tu menang besar dalam perang, berkumpul semua harta ghanimah dan dibakar. Allah Ta'ala tak bagi ambil harta ghanimah. Lalu Allah Ta'ala berikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hasil perjuangan mereka berterusan, mereka layak mendapat ghanimah, harta rampasan orang kafir itu kan. Kenapa boleh ambil harta orang? Sebab orang kafir itu pun dia ambil harta orang lain sebenarnya. Dengan kenakan cukai yang melampau kepada rakyat. Kemudian dia pun guna cara kasar untuk menghimpunkan kekayaan tersebut. Jadi logik sebenarnya kalau umat Islam dapat ambil harta tersebut untuk diuruskan dengan betul, diberikan announce ataupun kepada imbuhan kepada pejuang-pejuang Islam, dan ada juga bahagian untuk Allah. Dia kan ada kan, qul yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang harta rampasan perang, qulil anfalu lillahi wa lirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin. Okey. Ataupun wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ini yang betul. Saya silap tadi. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Seterusnya. Jadi dia harta rampasan perang tu dia ada bahagian Allah 1/5. Kemudian ada bahagian Rasul. Ada bahagian lain-lain. Kenapa bahagian Allah tu? Bahagian untuk diwakafkan dan sebagainya. Bahagian Nabi pun ada juga sebab Nabi yang menguruskan perang itu. Nabi yang berjuang selama ni tak ada gaji pun. Maka Allah Ta'ala bagi announce kepada Nabi SAW berupa harta rampasan perang. Ya? Kalau tak, Nabi tak nak makan apa. Nabi berjuang selama ni tak ada gaji apa pun. Okay. Jadi ghanam ni, kambing ni merupakan haiwan yang banyak manfaat yang kita dapat daripada dia. Jadi dia pun mudah melahirkan anak. Saya tak tahulah mudah beranak tu macam mana. Tapi ghanam ni, kalau orang kata sampaikan kalau orang Arab ni boleh menternak ribuan ghanam, kambing di padang pasir yang luas. Jadi di padang rumput yang luas. Jadi dia cepat pengembangan kambing itu. Sebagaimana cepatnya pengembangan kambing, itulah ibarat harta rampasan perang yang tiba-tiba boleh memberikan kesenangan hidup kepada pejuang-pejuang Islam itu sendiri. Itulah sedikit kaitan antara ghanam dengan harta rampasan perang. Ya? Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat perbahasan ini, okey, sekejapnya. Hadis ini, hadis yang bawah, hadis yang depan satu lagi. Hadis yang depan satu lagi, wa hadisul uraniyin
yang tapi tetap baca. Dia nak ceritanya sucinya air kencing unta. Jadi dia nak bahas ni air kencing unta ni apa, kencing suci tak suci? Air kencing unta, air kencing binatang tunggangan, air kencing ghanam, kambing, suci ke tak suci air baul mereka tu. Jadi Imam Bukhari dia guna hadis yang ke bawah tu, nanti hadis kita baca, menunjukkan bahawasanya air kencing unta ni, air baul unta bersih. Dan tindakan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu solat di kandang kambing menunjukkan bersih juga najis kambing tu. Dan kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi ma'atinil ibil. Solatlah di kandang kambing, maknanya bagi orang yang menternak kambing boleh solat di kandang kambing, tapi bagi orang yang menternak unta, jaga unta, tidak dibenarkan untuk solat di kandang unta, tak boleh. Nak solat kena solat di tempat lain. Tapi kalau kambing, ya, boleh solat di kandang kambing. Ya, baik. Ke depan lagi kita tengok, okey, ni kita dah bincang. Okey ni. Tindakan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu itu menunjukkan mana-mana kotoran haiwan tunggangan bersih menurut Abu Musa. Itu ibu-ibu boleh lihat pada muka surat yang ke apa ni, saya nak tengok surat ini. 463. 463. Okey. Jadi ada kemungkinan bahawasanya sorry saya silap. Hadis ini tidak ada ulama kata boleh kita solat di kandang kambing ataupun di tempat-tempat haiwan ini dan dianggap sebagai najis haiwan itu bersih. Tapi ada ulama tersetuju tak? Bi annahu laisa fihi dalil. Hadis ini, tindakan Abu Musa itu bukanlah dalil menyatakan najis haiwan tadi bersih, tak. Kemungkinan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau hampa dulu kain. Beliau hampa kain macam sejadah ke, kain apa ke, barulah beliau solat di situ. Okey. Jadi ada dua khilaf ulama di situ. Ada ulama kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an solat di tempat itu menunjukkan najis haiwan yang disebutkan, sama ada unta ataupun ghanam ataupun haiwan tunggangan seperti himar ke, baghal ke, kuda ke, itu semua bersih. Dia bukannya benda yang kotor, bukan benda yang kotor. Tapi ada ulama kata tak semestinya. Boleh jadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an beliau bentang dulu sejadah ke ataupun apa-apa alas untuk solat di alas tersebut. Okey. Tapi ada ulama kata tak, secara zahir daripada perbuatan Abu Musa al-Asy'ari menunjukkan beliau radhiyallahu an memang solat tanpa ada alas, ya. Memang solat tanpa ada alas. Dan ini kita dapat lihat secara jelas daripada riwayat Sufyan as-Sauri, mana ya? Okey, ni satu. Shalla bina Abu Musa ala makanin fihi sirqin. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an pernah mengimami salat kami di satu tempat yang ada sirqin ataupun sirjin, iaitu ada kotoran haiwan. Okey, di situ tunjuk semacam menunjukkan jelas Abu Musa solat di tempat yang ada kotoran haiwan tanpa ada lapik. Tak disebutkan pun dia meletakkan lapik. Okey. Dan ini kalau kita lihat Sa'id bin al-Musayyib dan lain-lain menyatakan anna salata ala at-tinfisah muhaddas. Solat atas alas ini merupakan satu perkara yang bid'ah, yang tidak dibenarkan. Jadi yang paling cantiknya solat direct ke solat direct di tanah, bukannya solat beralas. Itu kata Sa'id bin al-Musayyib rahmatullahi alaih dan ulama-ulama yang lain. Jadi di sini kemungkinan besar Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an memang berpandangan najis haiwan yang disebutkan itu bukanlah najis. Bukanlah najis. Dan perbuatan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an ini merupakan pandangan dia. Itu pandangan dia, dan pandangan ini berbeza dengan pandangan sahabat-sahabat yang lain.
Antaranya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, yang mana berpandangan najis haiwan tu memang najis lah. Kenapa kita nak kata dia bersih? Dia kotor. Tapi bagi Abu Musa al-Asy'ari tidak. Najis haiwan tadi, ia bukanlah satu benda yang kotor, ia benda yang bersih. Dan bersih itu kerana apa? Kerana untuk memudahkan urusan manusia itu sendiri. Okey. Satu kemungkinan. Satu kemungkinan itulah pandangan Abu Musa al-Asy'ari, najis itu bukanlah satu benda yang kotor tapi bersih. Ataupun kata Ibn Hajar, itu muka surat yang keberapa ya Ibu? Muka surat yang ke-463 bawah sekali ya, bawah sekali. La'alla Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ataupun Abu Musa berpandangan taharah bukan syarat untuk sahnya solat. Taharah bukannya satu syarat untuk sahnya solat. Namun bal yaraha wajibatan bi ra'siha wa huwa mazhabun masyhur, tapi dia mengasingkan bab taharah tu cerita lain, dia satu kewajipannya tersendiri. Bab solat itu pula merupakan satu cerita yang tersendiri. Wuduk tu kena ambil wuduk, jangan salah faham. Bab wuduk memang wajib ambil wuduk. Bab mandi wajib kalau berhadas besar memang wajib mandi. Tapi ini cerita taharah. Taharah yang najis yang ada pada pakaian, najis yang ada pada tempat solat, najis yang ada pada badan. Yang mana kalau kita mazhab kita ni kan, nak solat mesti bersih. Bersih dari sudut pakaian, badan dan juga tempat solat. Itu syarat kita. Tapi kemungkinan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berpandangan bab taharah ni cerita lain. Dia tidak pernah ada kaitan pun dengan solat. Ia satu kewajipan yang tersendiri. Solat satu kewajipan yang tersendiri. Jadi kalau solat dalam keadaan ada najis pada tempat solat ataupun ada najis pada pakaian solat itu sendiri, ia tidak menjadi syarat sah solat. Bukannya menjadi solat batal kerana ada najis pada pakaian, tak ada. Jadi ada ulama yang berpandangan demikian, yang mengasingkan antara taharah dengan solat. Ia bukan satu syarat. Cuma kalau solat dalam keadaan bersih, itu yang terbaik. Tapi adakah ia syarat sahnya solat? Tidak. Dan kemudiannya, okey. Tapi dia panjanglah perbahasan. Ulama setuju, ulama tak setuju. Bagi Imam Bukhari, dia setuju bahawasanya najis unta, air kencing unta bukannya najis bagi dia. Bukannya satu kotoran. Itu bagi Imam Bukhari. Tapi bagi Ibn Hajar al-Asqalani radhiyallahu an, beliau bahas panjang lebar dan bagi beliau tak boleh. Apa air kencing ini, air baul itu merupakan satu najis, kotoran. Dan apa lagi kalau kita lihat dalam hadis yang kita bincangkan sebelum ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, istanzihu minal baul fa inna 'ammata 'adzabil qabri min. Kita kena bersihkan diri daripada air baul atau air kencing kerana banyak azab kubur berpunca daripada baul. Jadi dia tak sebut baul tu baul kita sendiri. Tak ada pun Nabi SAW kata kamu kena hati-hati daripada baul kamu. Tak ada. Nabi sebut kena hati-hati daripada baul secara umum. Sama ada baul kita ataupun mungkin baul najis anak ke, ataupun najis haiwan tunggangan ke, kena hati-hati. Apalagi zaman mereka tu zaman yang menunggang haiwan. Jadi kena hati-hati daripada baul mereka. Okey. Jadi kerana banyak azab kuburnya berpunca kerana kita tak peduli tentang baul kita, baul anak kita, baul haiwan tunggangan. Jadi bagi Ibn Hajar al-Asqalani, beliau tidak setuju dengan Imam Bukhari dalam isu ini. Bagi Imam Bukhari, tak ada najis unta. Kalau yang kencing unta secara khusus lah. Yang kencing unta, dia bukan najis. Bagi Ibn Hajar, tidak. Kalau yang kencing manusia pun kita begitu jaga, apalagi lah kalau baul unta dan sebagainya, lagi-lagi lah ia merupakan satu najis, ya. Okey. Jap ibu, saya ambil airnya.
Okey, kita selesai yang tu dulu. Sekarang ni kita masuk hadis yang panjang. Kita kadang-kadang kita rasa pelik. Ada juga perbincangan macam ni itulah keluasan ilmu ulama, ibu-ibu sekalian. Bukannya sempit. Dan mungkin kita rasa ada benda yang pelik. Kita rasa logik ke perbincangan macam ni. Tapi bagi ulama, benda tu luas. Dia ada hujah dan dalil masing-masing. Macam kalau kita pergi ke buat haji. Bila buat haji tu, nak tak nak kita kena duduk di Mina kan. Bila kita duduk di Mina, kita akan solat di Mina tu dalam 3 hari ya. Dan biasanya kita kalau orang lelaki akan berusaha lah untuk solat di Masjid Kuwait. Masjid Kuwait ini masjid yang hanya dibuka ketika musim haji je. Untuk 3 hari je setahun dibuka. Yang lain-lain tu saya tak tahu dia buka tak buka sebenarnya. Tapi saya dengar-dengar lah dia hanya dibuka untuk 3 hari setahun. Jadi di Masjid Kuwait ni, hari pertama saya sampai, dia masih solat macam biasa. Kita solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, dia solat macam tu. Tapi bila masuk hari kedua, dia buat pengumuman. Bahawasanya lepas ni, kita akan solat zuhur 2 rakaat. Jamak. Sekejap. Saya lupa dah solat jamak ke solat qasar saja di Mina. Astagfirullahaladzim. Padahal baru je. So pada maklumat. Di Mina tu solat jamak saja ke ataupun solat qasar sekali? Solat qasar saja ke solat jamak qasar? Okey. Qasrus solah fi Mina amul li jami'il hujjaj. Dia qasar solat. Dia qasar solat. Qasrul hujjaj min ghairi ahli Makkah as-solah fi Mina wa Arafat wal Muzdalifah. Okey. Jadi di Mina tu kita solat qasar. Dia diumumkan hari kedua tu. Mulai hari ni kita akan solat qasar. Jadi zuhur 2, asar 2. Jadi tapi berapa ramai jemaah dari Malaysia dan juga Indonesia, bila imam memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi tu, mereka bangun untuk menambah lagi jadi 4 rakaat. Okay. Jadi di sini kita tak biasa. Bagi kita Malaysia ni, kenapa kita nak kena qasar sedangkan kita musafir? Okay. Tapi bagi ulama mazhab lain pula, mereka menyatakan kita qasar solat itu bukan isu musafir. Walaupun qasar solat hanya dibenarkan dalam isu safar, tapi dia ada lagi keistimewaan yang khas diberikan untuk orang yang mengerjakan haji. Jadi orang yang mengerjakan haji boleh qasar solat 2 rakaat di Mina selama 3 hari itu. Jadi benda ni tak kira lah kita nak pilih yang qasar ke, kita nak pilih yang tamam ke, itu pilihan masing-masing. Tapi saya nak ceritanya ada orang dia tak biasa. Dan ada orang sebut pada saya, dia kata kalau kita ikut mereka tu batal solat kita. Kalau kita solat qasar batal solat katanya. Padahal dia terpulang kepada pengamalan masing-masing. Kita nak pegang solat penuh 4 rakaat, silakan. Kita nak pegang solat qasar 2 rakaat, insya-Allah itu lebih tepat, silakan. Dan siapa yang tak tahu, pening, dia tak tahu apa-apa, dia ikut je imam, insya-Allah solat dia pun sah juga kerana dia tak tahu tentang hukum hakam. Jadi bagi kita benda tu dianggap sebagai pelik, tapi sebenarnya betul. Okey. Jadi kemudiannya kita lihat hadis ini dianggap sebagai hadis yang masyhur dan hadis yang sangat kontroversial. Sangat-sangat kontroversial sehingga kan ulama bahas panjang lebar tentang hadis ini. Okey. Hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari namanya Sulaiman bin Hara. Sulaiman bin Hara. Okey, nampak daripada gurunya Anas, daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, qala qadima unasun min Uqlin. Ada satu rombongan datang daripada satu tempat namanya Uqal ataupun Urainah.
Sama ada Uqal ataupun Urainah. Tapi yang masyhurnya biasanya Urainah. Satu kumpulan datang daripada Urainah. Fajtawau al-Madinah. Fajtawau al-Madinah. Lalu mereka pun menuju ke kota Madinah al-Munawwarah. Dia kalau nak baca sambung, Fajtawawul Madinah. Sorry. Saya silap. Satu rombongan datang ke Madinah. Rombongan itu sama ada dari Uqal ataupun Urainah. Fajtawawul Madinah artinya mereka rasa tak selesa dengan cuaca di Madinah. Macam kita lah, di tempat lain kita rasa tak selesa kan. Fa'amaruhumun Nabi sallallahu alaihi wasallam biliqah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minta mereka pergi ke tempat kandang unta Nabi. Unta betina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada kandang dia. Ada orang jaga unta Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Wa ashrabu min abwaliha wa albaniha. Lalu mereka pun diperintahkan untuk minum air kencing unta tersebut dan juga air susunya. Ustaz Zahruddin ada bahas hadis ni Kak Riza? Rasanya dah pernah Ustaz. Ataupun kau dengar kat lain. Lupa lah Ustaz. Tapi dia biasa dengar dah. Apa kita cuba tengok lagi lah perbahasan dia. Okay, Ustaz. Lalu mereka pun diperintahkan untuk minum air kencing unta tersebut dan juga air susu dia. Antalaqu. Lalu mereka pun bergerak. Bergerak ke mana? Ke kandang unta Nabi itulah. Falamma sahhu, apabila mereka sihat, qatalu ra'iyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mereka telah membunuh pengembala unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ibu tolong senaraikan apa kesalahan yang mereka lakukan. Mereka telah membunuh unta Nabi, pengembala unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaqul ghanam, dan mereka telah merampas wastaqun na'am, dan mereka telah merampas ataupun merompak unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunuh dan rompak. Ada riwayat lain menambah, bukan sahaja mereka membunuh pengembala unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka cungkil dulu mata. Cungkil mata beliau radhiyallahu an. Pengembala unta Nabi ni tak tahu Islam atau tak. Jadi dia cungkil mata, kemudian dia bunuh. Ataupun cungkil mata dibiarkan begitu je sampai mati. Allah Alam mana satu. Faja'al khabaru fi awalin nahar. Cerita tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam awal siang. Jadi Nabi terus dapat maklumat tersebut. Lalu fab'atha fi asarihim, Nabi pun utus kawan-kawan Nabi untuk menjejaki mereka. Tak boleh dah hampa unta orang ni. Alamma irtafa'an naharu ji'a bihim, bila matahari itu dah tegak atas kepala, maka mereka pun dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia punya kontroversialnya. Apa dia kontroversialnya? Fa'amara faqata'a aydiyahum wa'arjulahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar asumirat a'yunuhum, dicungkil mata-mata mereka. Wa ulqu fil harrah, dibiarkan di satu tempat yang panas. Yastasquna fala yusqaun, mereka meminta air namun mereka tidak diberikan air. Qala Abu Kilabah tu mana Abu Kilabah ni? Anak murid Anas bin Malik. Abu Kilabah berkata, fahaula isaraku wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim, mereka itu telah mencuri, mereka telah membunuh dan mereka telah kufur selepas keimanan. Wa harabullaha wa rasulah, bahkan mereka berperang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi apa kesalahan mereka? Kesalahan pertama mereka ialah mereka telah mencungkil mata. Senaraikannya Ibu. Mereka mencungkil mata penjaga unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membiarkan ataupun mereka membiarkan penjaga unta itu mati ataupun membunuh penjaga unta tersebut.
Itu saya tak pasti. Yang ketiga, mereka telah kufur selepas iman, yakni murtad. Yang keempat, mereka telah menyamun. Yang kelima, masalah yang besarnya, mereka menyamun unta kepunyaan pesuruh Allah Azza wa Jalla. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah besarnya. Mereka rompak kita Kak Liza, cerita lain. Mereka rompak Perdana Menteri pun cerita lain. Tapi masalahnya mereka buat hal dengan pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi itu dianggap sebagai waharabullah wa rasulah. Berapa semua kesalahan mereka? 5 Ustaz. 5. Cuma yang keempat kelima tu sebenarnya boleh gabungkanlah. Mereka menyamun. Masalahnya mereka menyamun untuk kepunyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi hadis ini panjang perbahasan dia. Kalau Ustaz Zahruddin dah bahas, alhamdulillah. Cuma kita nak tengok sikit lagi lah macam mana dia punya cerita dia ya. Okey. Untuk memudahkan perbincangan kita, izinkan saya untuk tengok buku lah supaya saya dapat selaraskan dengan ibu-ibu semua. Kerana sukar untuk saya tengok di sini, kemudian saya nak tengok di buku pula, kita agak sukar. Okey, sekarang ni yang pertamanya ialah kita tengok beberapa maklumat yang penting. Okey, mana dah? Min ukal au urainah. Jadi keliru di situ. Sebenarnya kumpulan ni dia datang dari ukal ke dari urainah sebenarnya. Uklin ke ataupun urainah. Walaupun saya kata yang saya biasa dengarnya urainah. Tapi sekarang ni kita nak tengok sebenarnya yang mana lebih tepat. Ada satu riwayat yang menyatakan, ada satu riwayat dia sebut begini. An-narahtan daripada Hamad. Ini daripada Hamad. Hamad ni kat mana buku ni ya? Okey ni. Perenggan yang pertama. Perenggan pertama muka surat 466. Perenggan pertama muka surat 466. Ibu-ibu tengok. Baris yang ketiga keempat tu. Hamad menyatakan an-narahtan min uklin aw qala min urainah wa la a'lamuhu illa qala min uklin. Ada satu kumpulan datang dari Uklin ataupun datang dari Urainah, tapi saya tak tahulah. Yang saya tahunya orang sebut Uklin, Ukal. Jadi kemudiannya ada riwayat lain menyatakan an-narahtan min Uklin, ada satu kumpulan datang dari Uklin. Jadi riwayat itu semacam menunjukkan memang datang dari Uklin. Datang dari Uklin. Tapi ada riwayat lain pula menyatakan terang-terangan an-nasan min Urainah. Ada satu kumpulan datang dari Urainah. Mana satu ni? Uklin ke Urainah? Ada riwayat lain pula, kalau ibu lihat dalam muka surat yang baris yang ke 1, 2, 3, 4, perenggan yang keempat tu, perenggan akhir sekali, baris yang kedua, dia terang-terangan sebut an-nasan min Uklin wa Urainah. Ada satu kumpulan datang dari dua tempat. Satu Uklin, satu Urainah. Mana satu yang tepat sebenarnya? Uklin ke Urainah? Ada kata Ukal. Ada kata Urainah. Ada kata datang dari dua tempat yang berbeza. Satu kumpulan datang dari Ukal. Satu lagi kumpulan datang dari Urainah. Wallahu a'lam. Dan kemungkinan besarnya betul. Mereka datang dari dua tempat yang berbeza. Okey. Jadi dua tempat yang berbeza ini disebutkan dalam satu riwayat Anas bin Malik. Riwayat Anas bin Malik itu perenggan yang keempat tu, ibu-ibu nampak tak Kak Liza? Perenggan keempat tu yang ada perkataan Arab tu. Nampak. Yang perkataan Arab kanu arba'atan min Urainah. Nampak Ustaz. Okey. Kanu arba'atan min Urainata wa salasatan min Uklin. Mereka ni 4 orang datang dari Urainah dan 3 orang datang dari Ukal. Jadi gitulah kiranya. Tapi ada juga kata ada rombongan dari Ukal 8 orang. Pening kita. Mana satulah Ukal ke Urainah ke. Jadi senang-senang ceritanya ibu-ibu sekalian.
mungkin betul lah kot. Mereka datang dari Ukal dan juga datang dari Urainah dan macam-macam lagi lah pandangan ulama lain dalam memahami perkara ini. Oh, depan yang bahas panjang tu oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Ukal ke Urainah ke, ada orang kata uh, satu puak yang sama. Ada kata tidak, dia bukan satu puak yang sama tapi memang dia dua puak yang berbeza. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey. Seterusnya ibu lihat muka surat 468. Muka surat 468. Yang mana bila mereka sampai di Madinah, ada riwayat mereka dinyatakan fa'aslamu. 468 tu perenggan yang kedua ya. Perenggan kedua tu. Bila mereka sampai di Madinah, mereka pun memeluk agama Islam. Fa'aslamu, memeluk agama Islam. Dan bukan sahaja mereka memeluk agama Islam, dalam riwayat Abu Rajab, mereka disebutkan fabaya'uhu 'alal Islam, mereka berbai'ah untuk setia kepada Nabi SAW, setia dengan agama Islam. Bukan maksud biasa-biasa ni. Kalau ada orang dia masuk Islam dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka ni bukan sekadar masuk ke dalam agama Islam, bahkan mereka berbai'ah untuk setia dengan agama Islam itu sendiri. Berbai'ah tu, bai'ah ni janji. Dia asal perkataan baik. Baik ni menjual. Artinya, apa maksud kita berbai'ah untuk agama Allah? Kita menjual diri kita kepada agama Allah, yang mana kita sanggup buat apa sahaja untuk agama Allah ini, ya, mengikut lapangan kita masing-masing. Qala Ibn Faris, ijtawaitul balad idza karihtul maqama fihi wa in kuntu fi ni'matin. Okey. Dia nak cerita tentang fajtawawul Madinah tu, hadis yang tadi, mereka rasa tak selesa dengan udara Madinah. Mereka tidak selesa dengan udara di Madinah walaupun mereka seronok tinggal di situ. Okay. Walaupun Madinah ni bumi barakah, tapi biasalah orang kadang-kadang dia tak secocok dengan udara di situ. Jadi dia pun rasa tak sedap dengan udara Madinah. Dia pun timbul satu, panggil apa? Ada orang kata bukan tak sesuai dengan udara, tapi falal qazzaz. Qazzaz tu baris yang keempat, perenggan yang keempat. Ijtawawu ay yuwafiqhum ta'amuha. Lam yuwafiqhum ta'amuha. Dia tak sesuai dengan makanan di Madinah. Tak sesuai. Macam saya hari itu di Mina dan Arafah, makan nasi Arab tu saya lembik habis badan. Sampai saya kena tenang Panadol kerana saya tak sesuai dengan makanan Arab tu. Bahkan saya pernah pitam jatuh dalam bilik air kerana rempah Arab yang tak sesuai dengan saya. Okey, jadi begitulah mereka tak sesuai dengan makanan itu, menyebabkan mereka pun sakit. Ada orang kata Ibn Al-Arabi, al-Jawa da'un ya'khudhu minal waba'. Bukan tak sesuai dengan udara Madinah ke, bukan tak sesuai dengan makanan Madinah ke, tapi mereka terkena penyakit daripada wabak. Ada macam-macam lah ulama duk bahas tentang ijtawawu ni. Sebenarnya mereka sakit sebab apa sebenarnya? Ada orang kata mereka ni bukan, ada yang baca istawkhamu. Ada kata al-jawa da'un yusibul jawf. Ijtawawu ni ialah satu penyakit yang menyerang bahagian dalam tubuh. Ada kata begitu juga. Tak apalah ibu-ibu sekalian. Okay. Lalu ibu-ibu, ada satu riwayat lain pula yang perenggan bawah sekali muka surat 468. Ini di satu riwayat lain. Mereka jumpa dengan Nabi SAW. Mereka sebut, ya Nabi Allah, inna kunna ahla dar'in walam nakun ahla rifin. Wahai Nabiullah SAW, kami ni orang yang biasa menternak, tapi kami tak biasa dengan bab-bab menternak haiwan je. Tapi untuk kami bercucuk tanam tak biasa. Sedangkan penduduk Madinah ni ialah orang yang bercucuk tanam. Penduduk Madinah orang yang bercucuk tanam.
sekarang ni kami tak biasalah dengan menternak ni. Tapi cucuk tanam, ya, kami okey. Okey. Ataupun riwayat lain, in annana sanka nabihim saqam qalu ya Rasulullah awina wa at'inna. Ada satu kumpulan datang jumpa Nabi SAW yang mana mereka ni datang dalam keadaan mereka memang dah sakit dah. Dan mereka sebut, wahai Rasulullah, berilah kami tempat tinggal, berikan kami makan. Dan apabila mereka sihat, mereka pun berkata, innal madinata wakhimah. Madinah ni tempat tak elok. Ada riwayat lain. Ada riwayat lain. Bukannya soal mereka ni tak sesuai dengan udara Madinah, bukan mereka kena penyakit wabak, bukan mereka kena penyakit dalaman tubuh, bukan mereka kerana mereka tak sesuai dengan makanan Madinah, tapi mereka memang sakit dah ketika sampai di Madinah. Dan bila sampai Madinah tu mereka pun kata, berilah kami tempat tinggal, berikan kami makan. Bila Nabi SAW serve mereka dan je mereka bawa satu cerita palsu, innal madinata wakhimah. Madinah ni tempat tak elok. Sakit kami bila datang sini. Mungkin juga begitu ibu-ibu sekalian. Kerana Madinah kan tempat yang barakah, tempat yang okey. Macam mana mereka ni golongan-golongan Arab tak biasa dengan udara Madinah? Kalau orang Melayu tak biasa dengan udara Madinah, logik lagi lah boleh dipertimbangkan kerana kita tak biasa dengan padang pasir. Mereka memang hidup di padang pasir. Jadi ada kemungkinan logik. Mereka memang dah sakit. Cuma bila sampai Madinah, mereka buat satu cerita palsu pula. Bahawasanya Madinah ni wakhimah, tempat yang tak elok. Jadi, kalau kita terima maklumat tersebut, orang tu memang datang daripada sakit, kemudian setelah sembuh, mereka rasa tak senang tinggal di Madinah kerana dakwa mereka udara itu tidak elok untuk mereka. Okay. Dan ada kata penyakit yang kena pada mereka tu apa dia? Mereka ni al-huzal syadid wal jahdu minal bu'. Mereka ni kena penyakit jadi sangat kurus, huzal, sangat kurus, dan mereka ini orang yang dalam keadaan kelaparan, terlalu lapar. Itulah penyakit mereka lah. Terlalu kurus kering, huzal. Okey. Dan ini kata Ibn Hajar lah. Maknanya mereka datang dalam keadaan sakit dah. Lepas mereka dapat serve daripada Nabi SAW, mereka dah sihat. Mereka dakwa pula udara Madinah ni tak sesuai kerana mereka demam lepas tu. Dengan cuaca panas tu mereka demam. Dan kata Ibn Hajar, demam itu biasa menimpa penduduk Madinah kerana cuaca tu panas. Ada masa panas kan? Jadi demam. Biasalah tu. Okey. Jadi ibu-ibu sekalian, itu sekadar kita kata apa ya? Sekadar maklumat tambahan lah untuk kita tahu. Dan panjang lagi yang disebutkan oleh Ibn Hajar ni. Macam-macam lagi Ibn Hajar sebut berkaitan dengan penyakit-penyakit mereka ni. Kita, ya Allah, kalau kita nak tengok ke satu-satu. Kalau kita lihat dalam satu riwayat lain, bahawa Qa'inda Muslim, dalam riwayat Muslim, daripada riwayat Muawiyah bin Qurrah daripada Anas bin Malik, itu muka surat 469 baris bawah sekali, peringkat akhir sekali. 469 peringkat akhir sekali. Fil Madinati waqu'a bil Madinati al-mum. Di Madinah tu ada satu penyakit yang namanya al-mum. Ada juga penyakit nama al-mum. Apa benda tu al-mum? Ada yang kata bukan penyakit al-mum. Penyakit al-mum tu ialah al-birsam. Wa huwa al-birsam. Al-birsam tu apa dia? Iaitu penyakit yang asalnya daripada bahasa Suryani. Kemudiannya telah dijadikan Arab. Jadi dia bukan bahasa asalnya lah. Bahwa al-birsam dia ada kaitan dengan ikhtilalil aqli.
Ikhtilalil aqli ni artinya gangguan pada fungsi otak. Otak dia tak dapat berfikir, tak dapat apa yang kita sekarang ni, saraf otak tu ada masalah. Wa ala waramir ra'si, dan penyakit pada bahagian kemudian ni gangguan pada fungsi otak, kemudian waramir ra'si, radang otak, wa ala waramir sadri, radang pada bahagian dada itu sendiri. Jadi macam-macam lah. Sampaikan ada orang kata fa'azumat butunuhum, perut mereka menjadi besar, yakni busung. Mereka datang tu dalam keadaan perut busung kerana penyakit yang teruk tu. Itulah beberapa maklumat tentang mereka. Artinya mungkin yang tepatnya mereka datang memang dah ada penyakit, dan bila Nabi SAW serve mereka, mereka sihat, mereka terkena demam pula, dan bila kena demam tu padahal bukan mereka seorang je demam. Penduduk Madinah pun demam-demam juga. Tapi mereka mula mendakwa Madinah ni cuaca tak elok untuk kami. Padahal Nabi dah serve mereka dia elok, dah sihat, macam tu pula. Kemudian Nabi SAW ni tunjukkan akhlak yang baik. Pergilah kamu ke kandang unta saya, minumlah air kencingnya, dan minumlah air susunya, dan bila minum, sihat mereka. Jadi itu sesuai dengan penyakit mereka. Jangan pula ibu-ibu pergi beli pula satu produk yang dinamakan sebagai baulul ba'ir, air kencing unta. Itu tak sesuai dengan kita. Entah ba'ir daripada zaman sekarang, kita tak tahu. Dia punya macam mana dia punya unta tu makan apa, elok tak elok, kita tak tahu. Pada zaman Nabi SAW, Nabi jaga elok. Dan unta Nabi tu memanglah cara servisnya yang terbaik. Jadi kualiti air kencing yang keluar pun yang okey. Yang sekarang ni, macam mana ibu-ibu sekalian? Jadi produk baulul ba'id ialah produk menunggang agama. Dan tidak wajar dah kita beli ya. Jangan beli. Jangan beli. Baik beli minum susu fresh milk je. InsyaAllah. Sihat. Okay. Kemudian yang ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat muka surat 470, maka Nabi SAW pun suruhlah mereka pun pergi tapak unta. Okay. Pergi empat unta tu, panjang cerita tu, dan sekian-sekian. Sampai ke mana tu saya nak tengok ni. Hadhihi na'amun. Mana? Okey ni. Al-liqah. Al-liqah. Nabi sebut tu, hadhihi na'amul lana, itu unta kami. Nabi terangkan, itu unta kami. Takhruju fakhruju iha. Kamu pergi sendirilah ambil air baul na'amul lana, itu unta kami. Kena jaga elok lah unta Nabi tu. Jadi liqah ni apa? Kita tengok hadis tadi kan. Hadis tadi kan dia sebut tentang mana liqah. Liqah. Aduh. Tak nampak dah liqah kat sini ni. Ni liqah ni. Fa amaruhum Nabi SAW bi liqah. Nabi suruh mereka pergi mendapatkan liqah. Liqah ni apa dia? Okey. Liqah ialah haiwan yang mencapai usia 3 bulan, itu liqah. Yuqalu laha dzalika ila 3 ashhur thumma hiya labunun. Ia merupakan Ibu Hazati jangan lupa je untuk pada kalau Ibu Hazati nak buka tak apa. Okay. Aku tak pakai tudung tadi. Liqah ini ialah haiwan yang mencapai usia 3 bulan dari hari ia melahirkan anaknya. Dan setelah itu haiwan itu disebut labun. Okay. Maknanya liqah ni anak unta sampailah usianya 3 bulan, itu liqah. Jadi Nabi SAW suruh ambil air kencing liqah. Unta kecil lagi. Ibaratnya kalau kita dok bahas tentang air kencing, air baul budak lelaki kan, yang hanya minum susu ibunya umur 2 tahun ke bawah, itu najis mukhaffafah. Begitu dengan unta. Yang Nabi suruh tu ialah unta kecil tu, liqah. 1 hingga 3 bulan umurnya. 1 hari sampai 3 bulan. Dan
Summa hiya labun, bila dia dah besar sikit daripada 3 bulan, orang panggil dia sebagai labun. Bukan babun. Labun. Labun. Babun tu benda lain. Jadi annan nikah sekian illa tulu fi mirwan. Kemudiannya ada riwayat lain pula. Riwayat yang lain tu ibu-ibu kena lihat muka surat 471 tu perenggan yang keempat. 471 perenggan yang keempat. Fa'amaruhum an yu'tu ibila sadaqah. Nabi SAW suruh mereka mendatangi unta-unta hasil sedekah. Unta hasil sedekah. Jadi Nabi SAW menjaga unta-unta hasil sedekah rupa-rupanya. Unta-unta Nabi tu unta hasil sedekah, untuk Nabi urus. Bukan untuk Nabi tu. Itu untuk kerajaan lah tu. Untuk kerajaan. Nabi upah orang untuk jaga unta-unta hasil sedekah ataupun zakat. Ya? Sedekah ataupun zakat. Jadi macam-macam lah cerita tu, panjang ya Allah, panjangnya. Panjang, kita pun tengoklah mana-mana yang boleh tu. Okey, muka surat wa an yashrabu, muka surat 472. Ibu-ibu sabar je, ini mengaji hadis. Ini mengaji hadis memang kena sabar ginilah. Kalau mengaji fiqh tak apa lagi. Ini mengaji hadis. Wa an yashrabu, dan mereka minum. Muka surat 472. Dan mereka pun minum air kencing unta tadi. Mereka minum susu unta tadi. Okey. Dan bila minum itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bolehkah mereka minum? Soalnya kan unta itu kan unta sedekah. Jadi bolehkah minum? Okey. Maka disebutkan bahawasanya bolehlah minum kerana mereka ini ibnu sabil. Jadi kerana mereka ibnu sabil, farakhasa lahum an ya'tu sadaqah fayashrabu. Nabi SAW benarkan mereka untuk mendatangi unta sedekah, minum, kerana mereka ini termasuk golongan ibnu sabil. Boleh ambil manfaat. Sehubungan dengan itu, maka dikatakan bahawasanya air kencing unta itu ialah tidak najis. Pandangan siapa yang kata tak najis tu? Ibu-ibu sekalian. Air kencing unta tidak najis berdasarkan hadis tadi. Dan kemudiannya ulama bahas. Amma ibil fa bihadzal hadis, wa amma mimma kulil laham fa bil qiyasi alaihi. Sucinya air kencing unta itu berdasarkan hadis ini. Okey, cuba lihat muka surat perenggan yang keempat tu, perenggan keempat muka surat 472. Air kencing unta tu bersih berdasarkan hadis ini. Wa amma min ma'kulil lahmi fa bil qiyasi alaihi. Bagaimana pula hukum air kencing yang halal kita makan daging dia? Air kencing unta okey, tidak najis. Macam mana pula air kencing haiwan yang mana kita halal makan? Lembu ke, kambing ke, kuda ke? Boleh tak kita nak, adakah air kencing mereka tu dianggap sebagai najis ataupun tidak? Maka ada ulama kata suci juga. Ya, suci juga. Ini pendapat siapa? Ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, sebahagian ulama salafun salih, dan ada juga ulama mazhab Syafi'i yang setuju. Antaranya Ibn Khuzaimah pakar dalam bidang hadis, Ibn Munzir pakar dalam bidang fikih, Ibn Hibban. Ibn Hibban pun ulama mazhab Syafi'i rupa-rupanya. Oh, saya baru tahu. Ibn Hibban pakar dalam bidang hadis. Al-Istakhri ini memang pakar dalam bidang fikih. Ar-Ruyani pengarang kitab Bahrul Mazhab. Rupanya ramai juga ulama-ulama besar. Ni tekun besar Melaka ni ibu. Ibn Khuzaimah, Ibn Munzir, Ibn Hibban, Istakhri, Ar-Ruyani. Ini semua tokoh besar. Dan saya ada tengok dalam kitab Ar-Ruyani, Bahrul Mazhab tu, Lautan Mazhab. Memang tebal. Tapi saya rasa tak setandinglah dengan Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Okey, jadi bagi mereka suci. Air kencing lembu, kambing, kuda, suci semuanya. Sebab kita makan dagingnya. Macam mana dengan ayam? Ayam ni lebih kecil ke? Satu soalan special, saya tak tahu.
Macam mana ibu? Ayam, itik, siapa tahu? Siapa ada yang Tak pernah biasa? tengok pula Ustaz. Siapa yang biasa pelihara ayam sini? Semuanya orang-orang bandar belakang sini. Okay. Orang kampung je Ustaz. Tengok je ayam tu tapi tak pernah nampak kencing ke, nampak najis je lah. Tak pernah buat kajian eh? Okey. Wa dhahaba Syafi'i wal jumhur, manakala Imam Syafi'i dan jumhurul ulama, rupanya jumhur lain, bahawasanya najis akan bahawasanya air kencing itu dianggap sebagai najis. Binajasatil abwali wal awrasi wal arwasi kulluha min ma'kulil lahmi wa ghairihi. Najis semua tu. Kambing ke, lembu ke apa, semuanya najis. Semuanya najis. Okey. Selain daripada unta lah, unta tu perbincangannya khas. Wahtajja Ibnu Munzir. Ibnu Munzir dia kata, lain Ibnu Munzir ulama Syafi'i tadilah. Dia kata pada asalnya sembarang benda tu ala tahara bi anna al-ashya' ala tahara hatta tasbutan najasah. Semua benda tu suci pada asalnya, kecuali apabila terbukti ia najis, baru kita boleh kata najis. Qala wa man za'ama anna hadha khasan bi ulaika al-aqwam lam yusib id al-khasa'is la tasbut illa bidalil. Kalau ada kumpulan yang menyatakan macam Imam Syafi'i apa, unta pun najis juga sebenarnya, air kencing unta pun najis, dan mereka kata dalam kes kumpulan ukal dan urainah tadi dia special untuk mereka je. Mereka je yang boleh minum air kencing unta kerana penyakit itu hanya boleh disembuhkan dengan kencing unta sahaja. Jadi terpaksa bagi jumhur ulama, apabila terpaksa kita boleh mengambil najis sebagai ubat. Kalau terbukti najis tu boleh berfungsi sebagai ubat. Lalu Ibnu Munzir kata tak boleh macam tu. Segala benda ni suci asalnya, kecuali apabila terbukti benda tu najis. Dan beliau menyatakan wa man za'ama anna hadha khasan bi ulaikal aqwam, sesiapa yang mendakwa bahawa air kencing unta itu hanya suci untuk kumpulan tadi, kumpulan ukal dan urainah tadi, lam yusib, pandangan itu tidak tepat. Il al-khasaisu la tasbun illa bidalil, kerana special itu, satu benda yang special, yang khusus untuk kumpulan tadi, mesti sabit dengan dalil. Mesti Nabi kata yang kencing unta ni sebenarnya najis, tapi untuk geng-geng awak semua ni tak apalah, dia jadi halal kerana sesuai untuk penyakit awak-awak semua ni. Nabi tak kata begitu. Dari bila Nabi tak kata begitu, kita kena ambil hukum umum bahawasanya semua itu tidak najis. Ikut ibu-ibu lah, ibu-ibu nak ke tak nak? Macam Tok Guru Nek Aziz rahmatullahi alaih. Beliau bila sampai balik Kelantan dulu, banyak isu kontroversi Tok Guru ni. Semasa beliau baru sampai, beliau orang muda, semangat lagi. Beliau antaranya, beliau menyatakan daging tupai halal dimakan. Marah gang-gang pondok. Padahal ulama Arsyad Banjari ke siapa, saya lupa dah. Ulama-ulama dulu dalam kitab kuning terang-terangan menyatakan daging tupai halal dimakan. Bukan Tok Guru yang pertama dan lama lah orang sebut. Tapi bila macam tu ada orang pondok bawa tupai mati. Bawa tupai mati di depan rumah Tok Guru. Tok Guru keluar. Kata, Tok Guru kata boleh makan daging tupai. Ustaz panggil ustaz masa tu. Ustaz kata boleh makan daging tupai. Makan lah ni. Tok Guru kata apa? Aku kata boleh makan, bukan aku suruh makan. Okay. Jadi hukum cerita lain, selera hukum lain. Macam kita katalah belut boleh dimakan. Tapi kalau saudara tak suka makan belut, tak payahlah komen, diam-diam dah lah. Ni kita nak marah orang suruh makan belut pula. Saya tak suka makan belut, tapi halal tak halal belut, halal. Okey, itu contohlah. Saya makan je belut. Saya buat contoh. Kita nak kata hukum benda lain, selera benda lain. Jadi kena jujur dengan bab selera. Macam Hanafi, segala makanan seafood ni bagi mereka haram. Jadi mereka tak selera tengok kita makan ketam ke, sotong ke. Kita makan sotong, ketam saya tak pandai lah. Makan sotong ni sedap lah. Tapi mereka tak selera kerana mereka menganggap itu haram. Jadi mereka menganggap haram, tapi mereka tak pernah mengharamkan
bukan kerana selera. Itu kerana hukum mereka. Bab selera benda lain. Okey. Mereka tak selera. Bila mereka tak selera, adakah benda tu haram bagi kita? Tidak. Kita selera je makan. Jadi di sini bahaslah kalangan ulama tentang perkara tersebut. Dan dalil kesucian, apa dalil sucinya apa benda tu? Okay. Kita pun duk jual beli kambing di pasar, kemudiannya kita ni pun guna kencing unta tu sebagai ubat qadiman wa hadisan dari dulu sampai sekarang, min ghairi nakirin dalilun ala taharatiha. Tak ada satu pun orang yang mempertikaikannya. Orang dah guna dah kencing unta ni untuk ubat dulu sampai sekarang. Tak ada orang pertikai pun. Itu kata Ibnul Munzir. Itu kata Ibnul Munzir. Qultu, saya Ibn Hajar berkata, wa huwa istidlalan dhaif. Ini merupakan pendalilan yang dhaif. Ada kritik balik Ibn Munzir. Ibn Munzir kata bersih segala benda yang asal segala benda suci sehingga terbukti ada dalil menyatakan najis. Bagi Ibn Hajar, istidlalan dhaif. Ini kaedah pendalilan yang dhaif, tak boleh pakai. Tidak boleh pakai kerana kata Ibn Hajar, muka surat 473 peringgan yang kedua, pasalnya apa dia? Perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama tidak wajib diingkari. Ulama dah bahas tu, kita tak wajib lah, kita tak boleh lah nak pertikaikan buah orang lain itu secara berlebihan. Oleh kerana itu, sikap para ulama yang diam dan tidak mengingkari hal-hal tersebut tidak cukup untuk dijadikan dalil bolehnya menjual dan memanfaatkan kencing haiwan tersebut, apalagi dijadikan dalil menganggapnya suci. Dia, apa maksud dia, ibu-ibu sekalian? Okey, begini. Maksudnya ialah, dia kata apa dia? Sejak dulu lagi orang duk kata, orang duk bahas, orang duk guna kencing unta ni untuk perubatan. Dan tak ada orang petikai pun. Bila tak ada orang petikai, ini menjadi dalil. Saya ulang balik, takut saya silap tadi. Bila tak ada orang petikai, ini menjadi dalil bahawasanya air kencing unta ialah suci, bukannya najis. Okey. Tapi kata Ibn Hajar, kita tak boleh kata bila ulama diam itu dalil. Nampak tak? Tidak semestinya bila ulama tu diam, maka itu dalil ulama setuju dengan benda tersebut. Contohnya, kita kata berkenaan dengan forex. Forex ini ada orang kata halal, ada orang kata haram. Maka geng-geng halal pun kata apa dia? Saya duk mengaji pondok selama ni, tanya tak pernah dengar pun mana-mana tok guru pondok kata forex tu haram. Syarah universiti saya belajar berapa lama di universiti, di degree, master, PhD, tak dengar pun mana-mana pensyarah universiti kata haram forex. Ada seorang dua orang je kata haram. Yang lain tak ada pun komen apa-apa. Jadi adakah bila tak ada pun orang komen, pensyarah tak komen, ulama tak komen, ahli fatwa tak komen, maka itu jadi dalil bahawa benda itu haram, itu halal? Tidak, ibu-ibu. Mereka tak komen kerana mereka sama ada tak dengar mereka komen ataupun mereka memang tak ada pengetahuan untuk komen. Bukan semua orang pandai dalam buat forex ni. Tak tahu pondok memang tak terlibat dengan forex. Taklah komen pasal forex tu. Pensyarah universiti memang ramailah tak komen. Sebab bukan bidang mereka, hanya orang dalam bidang saja yang akan komen. Hanya orang yang menceburi maklumat tersebut saja yang akan komen. Jadi kita tak boleh guna dalil, orang zaman berzaman tak komen, tiba-tiba muncul orang akhir zaman ni komen. Tak boleh. Dalam bab ini contoh saya lah. Saya kata doa duduk antara dua sujud ni sampai wa'afini je. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni, tak ada. Maka ada orang komen. Kita belajar sejak zaman dulu sampai sekarang tak ada pun orang komen pasal wa'fa'ni. Dekat akhir zaman ada orang komen. Allahu Akbar. Satunya kita nak jawab secara kasar macam mana? Hang belajar secara mana je. Okey, satu hal itu jawab pakai salah tapi tak baik. Yang keduanya, yalah, bukan semua orang tahu nak komen apa benda ni. Benda ni tak semesti orang sekarang komen. Yang kitab Imam Syafi'i pun tak ada waqfu ni.
Imam Nawawi pun tolak ucapan waqfu anni. Dan kitab-kitab mana pun tolak. Last sekali orang yang terima waqfu anni ni seorang je. Mesti guna dari seorang je. Imam Ghazali seorang je. Saya dah baca 2-3 tulisan kata waqfu anni ni berasal daripada Imam Ghazali dan kitabnya. Maka boleh kita baca. Kalau bahasa kasar lagi, kata, ini bahasa kasar kat kita, ibu-ibu, jangan jadikan ni. Hello, Imam Ghazali seorang baru. Kau nak tolak semua ulama-ulama lain hanya dengan Imam Ghazali. Tak boleh lah macam tu. Itu bukan cara pendalilan ilmiah. Hanya kerana Imam Ghazali seorang yang tak tahu Imam Ghazali tu ambil dari mana sumber waqfu anni. Kita pun tak tahu dah ambil dari mana. Jadi tak boleh dijadikan hujah untuk kita membaca waqfu anni. Okey. Tapi saya tak kata macam tu lah. Kita jangan cakap lembut-lembut lah. Imam Syafi'i tak ada, Imam Nawawi tak ada, hadis Nabi pun tak ada. Semua orang tak ada. Tiba-tiba seorang je ada dan seorang tu pula yang masyhur dah sebut-sebut waqfu anni. Jadi kita kena jelas dalam pendalilan tersebut. Bila orang tak komen, tak semestinya benda tu halal. Tapi dia orang tak nak komen. Macam mana? Orang tak ada maklumat nak komen. Macam mana? Okey. Seterusnya. Okey. Sekejap. Okey, panjang pula ceritanya. Jadi ceritanya ada orang kata suci, ada orang kata tak suci, cuma dibolehkan kerana darurat. Tapi bagi Ibn Hajar pun dia kata tak boleh juga terima. Kita tengoklah dalam buku ni. Payah pula nak tengok sekejap buku sekejap internet. Saya suka tengok yang teks Arab tu. Okey, dia kata apa dia? Muka surat 473 tu. 473 perenggan akhir sekali. Anggapan bahawa berubat bukan perkara yang darurat itu pun tak dapat diterima. Pengubatan termasuk kondisi yang darurat, terutama apabila yang mengutaranya ialah orang yang dipercayai. Okey, tak apalah. Kita boleh guna benda yang haram apabila orang yang dipercayai yang cadangkan. Doktor kata boleh. Saudara, tuan boleh makan benda ni. Kerana penyakit tuan ni terbukti hanya sembuh dengan benda najis ni. Sekian benda tu apa dia. Doktor tu dah buat kajian dah. Setakat ni je ubat dia. Maka kita boleh ambil lah untuk penyakit kita tu. Okey. Tapi dia panjang lebar lah benda ni Kak Liza. Saya rasa saya nak berhenti lah. Tak larat kita. Banyak lagi muka surat dia Ustaz. Panjang. Panjang betul. Panjang sangat-sangat panjang. Lebih panjang daripada sebelum ni. Tapi dia dia panjang tu sebab dia panjang daripada hadis yang apa 55 tu. Tapi tak apa. Kita tengok muka surat 480. Kita potong-potong ya. Kita potong-potong. Tengok muka surat 479. 479. Seperti sinilah. Tak tengoklah yang Arab tu. Betul lah. Okey. Kalau kita tengok muka surat 479 tu, apa dia? Perenggan yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Perenggan kelima tu, menurut saya, menurut Ibn Hajar. Okay. Ada riwayat lain menyatakan bahawa tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang. Bukannya dua-dua tangan dipotong, kedua-dua kaki dipotong. Tidak. Tapi kalau potong tangan kanan, kaki kiri dipotong. Ada orang dipotong tangan kiri dan kaki kanan. Ada riwayat daripada Tirmizi kata min khilaf. Yakni mereka dipotong secara bersilang, bukan kedua-dua tangan dan kedua-dua kaki yang dipotong. Bersilang. Okay, baik. Dan memang dahsyat, hukum yang sangat-sangat dahsyat. Dan Nabi tak pernah buat pada orang lain. Yang ni je Nabi buat. Sangat dahsyat.
Ada riwayat kata Al-Bukhari juga mencantumkan riwayat Al-Auza'i dengan lafaz walam yahtimhum. Walam yahtimhum artinya beliau tidak meletakkan besi panas ke anggota tubuh yang dipotong itu agar darahnya berhenti. Artinya kalau orang ni dia letak benda yang panas di tempat keluar darah supaya darah berhenti. Nabi biarkan darah tu keluar sampailah mereka meninggal dunia. Ya Allah, takut. Ada memang takut bila hukuman tu yang dahsyat lah. Tapi itulah nak kata hukuman ni telah dimansuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada kata tidak. Dan ada ayat Quran dia sebenarnya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim min khilaf aw arjulahum. Sorry. Dia ada tu riwayat kata khilaf tu. Khilaf maknanya secara bersilang. Okey, naik Quran dia Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Ayat berapa tu? Al-Maidah ayat 33. Terjemahan surah Maidah 33 Kita tengok. Ni dia ayat dia. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Hanya senya, bukan inna. Kalau inna sesungguhnya, ini innama, hanya senya, tu je balasan untuk orang yang memerangi Allah dan Rasulnya wa yas'una fil ardi fasadan, dan melakukan kerosakan di muka bumi, an yuqattalu, mereka mesti dibunuh, au yusallabu, atau disalibkan, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, au yunfau minal ard, ataupun dibuang ke negeri tak ada orang. Dzalika lahum khizyun fid dunya, ini balasan untuk mereka sebagai kehinaan di dunia, walahum fil akhirati azabun azim, di akhirat pun mereka dapat azab yang besar juga. Bukannya bila dah kena dunia mereka selamat di akhirat, tidak. Dan kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat. Penyesalannya mereka kawan ni tak nak bertaubat. Okey. Serta dicungkil mata mereka. Perkataan wasummirat a'yunuhum, dicungkil mata mereka. Cuba lihat muka surat 480 pula. 480 ditusuk, dicungkil dengan menggunakan apa sahaja benda yang ada. Kenapa? Okay. Kerana mana tadi ada riwayat. Okey, cuba lihat muka surat 481. Muka surat 481 yang perenggan kedua terakhir ada hadis tu, perenggan kedua terakhir ada hadis yang bermula dengan ayat sekelompok ulama di antaranya Ibnul Jauzi melihat bahawa hukuman cungkil mata itu sebagai qisas. Kenapa? Kerana ada riwayat Muslim yang menyatakan innama samalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'yunahum li'annahum samadu a'yunar ru'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar mata mereka dicungkil kerana mereka telah mencungkil mata penjaga unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan caranya macam mana? Caranya pada muka surat 480, patah balik. 480 yang perenggan yang saya ketahui, bahawa Bukhari mencantumkan riwayat yang lain yang berbunyi apa? Summa amara bimasamira fa uhmiyat fakahalahum biha. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar beberapa paku dipanaskan dan selanjutnya mata mereka dicungkil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dahsyat. Memang dahsyat. Memang Nabi SAW sangat murka dan Nabi hanya melaksanakan perintah Allah saja. Dia sebab jaga macam mana Kak Iza, ibu-ibu, apabila ada kumpulan orang, contohnya 50 orang menculik seorang. 50 orang ni dia menculik seorang je. Nah, kemudiannya seorang ni telah dibunuh. Ada A daripada 50 orang tu, A bunuh yang kawan tadi.
Maka adakah hanya A yang dihukum bunuh ataupun ke-50 orang dihukum bunuh? Kata ramai ulama, 50 orang semuanya dihukum bunuh. Kenapa 50 orang dihukum bunuh sedangkan yang membunuh hanya A? Kerana mereka semua terlibat dalam perkara yang jahat tersebut. Bila mereka terlibat, mereka ada saham mereka masing-masing, semua mereka dibunuh. Dahsyat. Dahsyat. Jadi mungkin yang cungkil mata, mungkin mereka cungkil mata apa pengembala unta Nabi itu dengan paku yang dipanaskan. Seorang je buat, mungkin dua-dua orang je yang buat. Yang lain tu pegang tangan, yang lain tak kata apa-apa, yang lain hanya sokongan je. Maka semua mereka 8 orang itu dikenakan hukuman yang berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudiannya apa dia? Muka surat 481 tu atas sekali, thumma qadhafahum fisyamsi hatta matu. Kemudian mereka dicampakkan di bawah terik matahari sampailah mereka mati. Dan riwayat lain menyatakan ya'addunal hijarah, dalam keadaan mereka menggigit batu. Sakit sangat ke apa ke wallahu alam. Dan ada riwayat lain kata Anas bin Malik, faraitu ar-rajula minhum yakdumul arda bilisanihi hatta yamut. Saya tengok ada kalangan mereka yang menjilat tanah. Sakit sangat ke macam mana sampailah mereka mati. Ataupun riwayat lain, laki-laki itu menggigit tanah untuk merasakan rasa dingin kerana tak tahan menahan terik dan panas matahari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, ada riwayat lain pula. Okey, ada riwayat lain pula menyatakan perenggan yang ketiga, baginda sallallahu alaihi wasallam menyalib 2 orang daripada mereka, memotong tangan dan kaki 2 orang daripada mereka, menusuk mata 2 orang daripada mereka. Ini 6 orang. Ini kata 6 orang. Artinya bukan semua orang kena cukai mata semua. Ini ada riwayat lain lah. Tapi 2 orang kena cukai mata, 2 orang kena salib, 2 orang kena potong tangan dan kaki. Sesuai dengan Al-Quran tadilah, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu, dibunuh, au yusallabu, disalib. Disalib 2 orang. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, 2 orang, dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Allah alam. Tapi itu semua panggil apa, riwayat-riwayat yang perlu dinilai semula lah. Mana sebenarnya yang berlaku. Memang dua-dua macam tu ke, ataupun semua kena macam tu ke. Itu berlaku perbezaan kalangan ulama. Muka surat 482 menunjukkan bahawasanya ini merupakan hukuman yang telah dimansuhkan. Ada ulama kata hukuman ini telah dimansuhkan. Ada ulama kata hukuman ini tidak dimasukkan. Ada ulama kata hukuman ini tidak dimasukkan, tapi masih lagi kita guna pakai kepada mana-mana orang yang buat kesalahan yang sama. Okey. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Itu panjang lagi ulama bahas benda tu. Kita rasanya tak perlulah kita yang ni. Okey, kita terus ke muka surat akhir sekali. Kita muka surat 484. 484, pengajaran dia, pengajaran pun panjang lebar tu tak apalah. Kita ambil 485. Okay, 485 hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla an yubna al-masjidu fi marabidil ghanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa solat di kandang kambing. Kita habis pukul berapa? 11 suku lah habis kan? Kita mula pukul 11 start. Kita mula kita 9.30, habis 11 lah. 1 jam setengah. Oh, dah habis. Minta maaf, saya duduk semangat. Habis ni, ya Allah Akbar. Sikit lagi ibu, ya. Okay, sikit je. Nabi SAW biasa solat di kandang kambing sebelum masjid dibina. Kandang unta tak? Kandang kambing je. Kenapa kandang unta tak? Kerana unta ni diciptakan daripada jin. Ibu tahu ke? Unta ni diciptakan daripada jin sebenarnya. Asal usul dia.
Kak Riza tak tahu? Tahu Ustaz, baru dengar ni. Daripada Ibu jin. ni macam mana? Ya Kak? Unta diciptakan daripada jin. Unta diciptakan daripada jin. Oh, pertama kali tak dengar ni, kat tak tahu ya. Ibu yang lain tak biasa dengar ke unta diciptakan daripada jin? Tak pernah dengar Ustaz. Tak pernah dengar. Okey, itu merupakan bahasa kiasan, bukan betul-betul pun. Artinya unta mewarisi perangai ganas. Macam kita ni kalau ganas ni, kita kata apa dia? Macam plesit kamu ni. Bawa kereta macam plesit. Bukanlah dia mak ayah dia plesit. Macam plesit. Hantu betul lah kau ni. Itu untuk orang perangai yang nakal-nakal. Hantu betul, bukanlah dia hantu. Terang-terangan dia baru lepas salat zuhur tadi, dia bukan hantu. Okay. Jadi dia bukanlah betul-betul jin, tapi ada perangai ganas unta ni. Sampaikan Nabi SAW pernah menyatakan hafalan Al-Quran ini ibarat unta, jaga unta. Kerana unta ni dia ganas, dia kerja nak lari. Nah kalau unta ni lari di padang pasir, dia tak akan balik dah. Sampai orang guna perkataan abad. Abada tu, abada selama-lamanya tu. Biasa kita dengar kan, khalidina fiha abada. InsyaAllah kita semua ni kekal dalam syurga buat selama-lamanya. Apa usul kalimah abada? Abada ini kait dengan unta yang bila dia lari, dia dapat lari dia ke padang pasir, dia tak akan kembali selama-lamanya dah kepada tuan dia. Tak akan jumpa dah. Maka Allah Ta'ala pun gambarkan bagaimana mustahilnya unta nak kembali semula kepada tuan dia. Bagaimana mustahilnya kita nak jumpa balik unta kita yang dah mati, yang dah lari tu. Begitulah mustahilnya kita akan keluar daripada syurga nanti. Selama-lamanya kita akan berada dalam syurga. Itu ceritanya. Dan Nabi suruh jaga hafalan Quran ni kerana ibarat unta, kerana sibuk nak keluar dari ingatan kita ni. Dah hafal surah Bayyinah, kau main lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabil musyrikin fi nari jahannam pula. Fakin yang mana satu? Baca balik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian cuba baca lagi. Dah tak ingat dah susunan dia mana satu berapa ayat, habis pening tunggang langgang. Sebab dia bagaikan unta. Hafalan Quran ni bagaikan unta, dia nak lari. Kita dah puas, dah ulang seminggu tu dalam dia sama je, tak ingat-ingat juga. Itu ibarat dia. Maka ulama berdasarkan hadis Nabi SAW tidak membenarkan kita ataupun makruh solat di kandang unta kerana dia unta ni ganas. Dikhawatiri dia mengganggu solat kita, kekhusyukan solat kita itu sendiri. Itu dia punya cerita dia ya. Okey, ibu-ibu sekalian, kalau kandang kambing tak apa. Kandang kambing ni dia tak ganas. Dia tak ganas, memanglah ada masa dia tanduk orang untuk keselamatan diri dia. Tapi secara umumnya kambing dia okey je. Dan seluruh nabi dulu pun pelihara kambing kan. Bukti yang paling jelas, Nabi Musa alaihi salatu wassalam memang menternak kambing. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Kak Liza dan ibu-ibu sekalian ya. Minta maaf agak kompleks hari ni. Tapi insya-Allah akan datang tu dah ringan-ringan dah. Ringan-ringan dah insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada siapa nak tanya Ustaz apa ke soalan? Yang apa minum kecil unta tu ada Ustaz memang Ustaz Zahir yang ulas kat kami dulu. Tapi sebenarnya tak susu unta lah, tak minum air kencing unta tu. Tak dia cakap mendekat sana pun banyak kan, dia orang buat minyak rambut lah, apalah, buat ubat lah. Betul. Ada siapa nak tanya? Diam je Ustaz, tak ada soalan takut. Okey, tak ada. Okey, tak ada soalan. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak. Dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pun dah terkeluar tu. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Bolehlah tak? Kenapa ya?